Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil, tuan-tuan imam, pengurusi dan ahli yang terkuasa masjid ataupun surau, muslimin dan juga muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan kehidupan kita seharian ini di dalam program menambahkan ibadat kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah sebagaimana disenaraikan oleh para ulama, huduru majalisil ilm, menghadirkan diri ke majlis-majlis ilmu. Itu salah satu daripada cara kita nak meningkatkan kefahaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan nak menambahkan keimanan kita. Kenapa para ulama telah menyebut sedemikian? Kerana iman seorang hamba Allah itu ada pasang dan ada surutnya. Dalam bahasa kitab dia sebut yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Macam mana kita nak tahu dia bertambah, dan bagaimana kita nak tahu dia kurang? Jadi kalau kita rasa hari ini semangat, nak beribadat semangat, nak berzikir, nak baca Quran, banyak perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla itu menjadi agenda dalam hidup kita, maka kita mengetahui keadaan tersebut iman kita mantap. Dan ada waktu dia panggil al-futur. Futur maknanya lemah, tak bermayap. Nak berzikir, setengah orang kita ni bila berzikir dia pegang tasbih. Pegang tasbih tu negara dah lena selalu. Nak buka Quran tak ada mood, istilah dia kata tak ada mood. Maka kita perlu pada saat itu, iaitulah kita mesti menggilakkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara perkara bagaimana kita nak menenangkan hati kita dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah dengan cara tilawatul Quran, baca Quran dengan tadabbur kalam Rabbina, dan juga perhatikan segala perkara. Terdapat banyak riwayat-riwayat daripada golongan salafus salih, sama ada di kalangan sahabat ataupun tabi'in ataupun selepas mereka, yang mengatakan tafakkur sah. Kita bertafakkur beberapa ketika itu lebih baik daripada kita melakukan solat sunat yang tidak rasa apa-apa. Manakala kita solat tu tak terasa, habis boleh naik bilangan rakaat je, tetapi tidak rasa kemanisan beribadat, maka di saat itu kita perlu kepada bertafakkur. Ambil ayat Quran itu, kita tengok apa yang Allah Ta'ala nak sebut pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, boleh tanda beberapa ayat yang saya tunjuk di sini. Ayat yang pertama dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai manusia.
qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, telah datang kepada kamu peringatan dan nasihat daripada Tuhan kamu. Ini semua dia panggil sifatul Quran. Sifat Al-Quran itu mau'izah, yang dikira sebagai peringatan ataupun nasihat. Yang kedua, syifa'un lima fis sudur, menjadi penawar kepada hati manusia. Yang ketiga, hudan, menjadi petunjuk. Yang keempat, wa rahmatul lil mu'minin, dan dia adalah rahmat kepada orang yang beriman. Kalau kita rasa dari sudut sakit kita ni terbagi pada dua. Satu dia panggil sakit yang berbentuk fizikal. Berbentuk fizikal, sakit tubuh. Satu lagi sakit yang berbentuk ruhi, sakit dari masalah jiwa. Sakit tubuh, sakit dalam jiwa ini, maka penawar dia ada pada Al-Quranul Karim. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan dia khasnya menjadi penawar kepada penyakit dalam jiwa kita. Ada orang ni kerja dia tak tenang. Tengok ke dia tu, Masya Allah, Tabarakallah, macam tak ada harapan lagi nak hidup atas dunia ni. Maka kita mengatakan penawar dia ada di dalam Al-Quranul Karim. Orang kena penyakit syubhat, penyakit keraguan, penyakit macam hilang kepercayaan. Jadi orang lagu ni, selain daripada kita pergi berhujah, pergi beri nasihat, dia perlu kepada tadabbur ayat-ayat Allah. Tadabbur pada ayat Allah, kita kena ingat, tadabbur ini berbeza dengan tafsirul Quran. Kalau tafsir itu para ulama yang tafsir. Ayat ini diturunkan kepada sebab gini, maka dia menjadi hukum kepada masalah sekian. Jadi itu yang panggil tafsir. Tak boleh kita ambil ayat pasang-pasang sendiri. Tak. Tetapi tadabbur pada ayat, berfikir pada ayat itu, iaitulah itu menjadi hak di bawah skop kemampuan manusia. Kita kadang-kadang berfikir dengan fikiran kita. Allah SWT buat bandingan dengan nyamuk. Dalam satu surah lagi, yang dipanggil surah yang kecil, dipanggil Suratun Namli, surah semut. Kita bila sebut surah semut, orang-orang yang bukan Islam berkata, apa sebabnya Allah Ta'ala buat ba'udatan dengan bandingan dengan nyamuk? Buat apa nyamuk? Mengganggu kita je. Tak. Tapi bagi orang yang beriman, bandingan-bandingan itu semuanya menjadi pengajaran dan iktibar kepada kita, sehingga kan dalam kes nyamuk saja sudah ada beberapa orang yang dapat profesor dengan sebab nyamuk. Kita tak bolehlah panggil dia profesor nyamuk. Nah, dia kata, apa ni profesor nyamuk? Tak boleh, marah dia pula. Kena kata profesor pakar pengkaji nyamuk. Macam veterinary, ada setengah orang panggil doktor hayawan. Jadi bahaya lagi tu ni. Kenapa pula doktor hayawan? Dah. Jadi Allah SWT beri kepada kita ayat supaya Quran itu menjadi hidayah dan petunjuk. Dalam Al-Imam Al-Manawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama dia kata apa? Al-Quran huwa syifa'ut tam. Al-Quran itu menjadi penawar yang sempurna min jami'il adwa'il qalbiyah wal badaniyah. Ubat kepada hati dan juga ubat pada badan. Hati kita nampaklah kan, Quran tu bila kita baca dia akan jadi tenang. Bila kita beramal dengan dia, kita akan jumpa hujah-hujah yang mantap. Tapi tubuh sakit, boleh ke tak berubat dengan Quran? Jawab dia, kalau orang tu yakin dengan apa yang dia baca dan tidak dijadikan komersial sebagai satu bahan perniagaan, sebagaimana yang berlaku kepada ketua kaum, ketua kabilah. Ingatkan cerita ni masyhur, yang orang mari, sahabat-sahabat mari tempat dia minta nak jadi tetamu, dia kata, tak payah. Jadi sahabat ni duduk di pinggir kampung dalam kemah dia. Tiba-tiba malam tu ketua kampung dia kena gigit. Jadi habis ubat tak jadi belaka, dia kata pergi tanya tu lah.
orang-orang yang duduk di hujung kampung tu. Cuba tanya dia, kok dia boleh buat. Bila pergi tanya dia kata, kita cuba. Dia pergi baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, katanya macam gigitan tadi, binatang yang berbisa tadi, seperti macam kena angkat, sapu, hilang terus. Bila dia mari jumpa Nabi SAW, dia tanya, Nabi kata, wa ma yudrika annaha ruqyah. Macam mana mu tahu Fatihah itu sebagai ruqyah? Jadi para sahabat ni kata, tak ada apa, ini kalam Rabbina, kita baca dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, boleh. Tetapi di sini para ulama katakan, janganlah kita jadikan Quran itu seluruhnya untuk perubatan badaniah saja, tetapi dia tujuan besar dia turun iaitulah untuk ubat hati manusia. Walakin la yuhsinu tadawi, tetapi kata Al-Manawi tadi, orang tak pandai menggunakan ubat ini kecuali orang-orang yang beriman. Orang lain tak pandai guna. Walillahi hikmatun balighatun. Allah SWT mempunyai hikmat yang besar kenapa dia sembunyikan rahsia. Kenapa dia sembunyikan rahsia ini tentang ramai daripada manusia, hamba-hamba Allah Ta'ala ni tak boleh nak buat. Tuan-tuan dan puan-puan tak usah kata apa. Jadi kita ni kadang-kadang ada terlibat dengan gangguan-gangguan. Kena histeria ke kena apa dah. Ustaz-ustaz yang ada di sekolah tu baca belakang dah tu. Baca ayat kursi, baca dekat budak-budak ni sengih suka. Dia kata ustaz ni mari. Nyeperli dia. Ada ustaz yang kuat dia punya bacaan, dia mari belum baca lagi tu budak tertepik dah. Itu dipanggil keyakinan dia, kekuatan ar-raqi. Ni kalau dia baca dia sendiri pun naik bulu roma kata orang. Nah, berdiri dah dia petegak dia punya rasa dia sendiri pun takut. Bagaimana dia nak lawan syaitan kalau dia sendiri tidak mempunyai kekuatan dalam jiwa dia. Mana la yusinu tadawi, tak pandai menggunakan ubat ini kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, itu dia panggil rahsia Al-Quran. Bagaimana Quran itu menjadi syifa'un lima fis sudur, menjadi penawar dan ubat bagi apa yang ada dalam hati manusia. Kita hari ini duduk dalam suasana yang begini, kadang-kadang orang panggil begitu gawat. Sebab dipenuhi suasana kita ini dipenuhi penuh dengan tanaqudat. Tanaqudat ni maknanya benda yang bercanggah. Benda yang bercanggah. Yang benar Nabi SAW sebut dalam hadis akan berlaku di akhir zaman. Yusaddaqul kadhibu wa yukazzabul sadiq. Orang yang benar akan dikatakan dusta. Dan para pembohong pendusta ini dianggap sebagai orang yang benar, orang yang hebat. Jadi orang-orang yang diberi mendapat kepercayaan, orang-orang yang memang bersifat dengan amanah, dikatakan pengkhianat. Pengkhianat diangkat sebagai orang ini pemegang amanah. Jadi di saat ini kita nampak bahawa kecelaruan hidup manusia itu berpunca daripada mana satu masa kita akan duduk dengan penuh kecelaruan. Maka untuk zaman inilah kita tak boleh. Hadis-hadis yang menyebut tentang akhir zaman ni para jemaah kena ambil kaedah. Hadis-hadis tentang akhir zaman tak boleh kita pasang secara komplit kepada satu benda. Macam satu masa dulu bila berlakunya Mursi di Mesir. Ingat lagi beberapa tahun lepas, baru sangat lagi kan. Oh, masa tu sudah ada penceramah kita mari ceramah ni berapi-api ceramah, baca hadis kelebihan Mesir. Oh, inilah tokoh kita. Tak sampai setahun bertukar balik. Habis mana awak punya tafsir hadis tadi? Bila mari tafsir-tafsir, hari ini pula kita celaru dengan rayatus sud, bendera hitam. Sehingga ke bendera hitam ini dia panggil IS yang ada hari ini cukup membahayakan sebab kita tak tahu dia duduk bagaimana keadaan. Bahkan gerakan-gerakan di peringkat antarabangsa menggunakan bendera hitam ini untuk dipasang kepada orang-orang pendakwah-pendakwah yang mereka tak suka. Orang tak suka, masuk benda ni. Maka masyarakat pun tak tahu yang mana benar, yang mana kecelaruan. Bila mari jadi hadis-hadis tentang akhir zaman, tak boleh kita jazam bahawa oh inilah dia. Inilah dia. Sehingga sampai peringkat
benda-benda yang berlaku tu kita gunakan hadis-hadis yang tersebut, maka para ulama mengatakan kaifiyatut ta'amul, bagaimana cara kita berinteraksi dengan hadis akhir zaman itu, kita mesti berhati-hati. Jadi ada orang tu berani, ada berapa peringkat lagi hari ni marhalah dunia ni, sudah berada di peringkat mana ni, ada orang duk sebar dalam internet ni, ulama-ulama yang telah meletakkan umur dunia tu berapa ribu tahun. Mana kalau kira-kira agak tak lama dah lah kiamat tu nak mari. Kita kata ya subhanallah, tak kalah kita terlupa hadis Jibril datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata apa? Mata sa'ati ya Rasulullah, bila kiamat? Kalaulah Nabi sudah tahu maklumat bila tarikh kiamat, kenapa Nabi tak beritahu? Beritahu je senang. Kiamat ni akan berlaku pada permulaan abad yang ke berapa? Alfiyah yang ketiga contohnya. Tak, 2000 yang masuk tahun yang ke-3000, ataupun di akhir yang 2000. Senang. Tak payah duduk ramai-ramai orang bagi kemudian. Ini tidak, ni masing-masing buat ramalan dan ada yang telah menulis buku. Contohnya orang putih dulu tulis kiamat ni berlaku pada 2012. Kau tak ingat dah kita? Beli buku tu. Sambil-sambil tak percaya pun beli buku. Ada orang post saya, ustaz betul ke ni? Saya kata, macam mana awak boleh percaya? Nabi tak boleh beritahu tarikh, orang putih boleh beritahu, kita percaya. Ajaib. Jadi kecelaruan dalam kumpulan manusia ini, tidak sepatutnya kita sebagai umat Islam yang ada kitab kita, yang ada sifat oleh apa ni, mau'izatun min rabbikum, yang ada Al-Quran yang menjadi pedoman dan hidayah kepada kita, tidak mungkin kita boleh percaya kepada perkara-perkara yang tidak ada asas dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin sedikit kekeliruan itu timbul di mana? Daripada cerita-cerita Israiliyat. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dengar tak cerita Israiliyat dipanggil? Pernah dengar? Ya? Cerita Israiliyat ini di antara cerita yang diambil riwayat daripada ahli kitab. Ambil daripada orang-orang Yahudi yang dia menafsirkan Quran itu. Jadi diambil cerita Yahudi, dibuat tafsir Quran. Jadi biasanya cerita Israiliyat ini cerita yang menarik, melekakan, tetapi tidak berfaedah. Ini kena ingat. Contohnya bila mari cerita yang kita baca pagi tadi, surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, kisah pemuda-pemuda yang lari bersama dengan seekor anjing. Berapa ekor anjing? Wa yaquluna salah satu rabium kalbuhum khamsatun sari. Jadi Allah SWT pun tak bagi angka tepat. Kenapa Tuhan tak bagi angka tepat? Walahanya semua di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak kata, nak senang cerita, Tuhan bagi tahu lalu. Mereka adalah 5 orang, 6-nya anjing. Habis cerita. Wa yaqulun. Mereka kata. Tapi Tuhan tak bagi keputusan muktamad. Ini cerita. Maka terpaksalah ahli-ahli tafsir yang nak melengkapkan cerita, pergi ambil riwayat Israiliyat, maka dibawa lagi. Mereka berapa orang? Satu. Berapa umur pemuda Ashabul Kahfi? Wah, bincang pula. Riwayat ni kata umur 30, yang ni kata 25, yang ni kata umur dah 40. Selesai. Satu malam dah kita mesyuarat sini. Surat tafsir umur pemuda Ashabul Kahfi. Mari pula ceramah malam esok tak puas hati. Buka tafsir lagi. Warna apa anjing Ashabul Kahfi? 3 malam duduk bincang Ashabul Kahfi berapa umur, anjing dia berapa jenis, warna apa, kuruh ke gemuk, akhir sekali di mana tafsir Al-Quran. Jadi ini yang dikatakan para jemaah sekalian, biarlah dalam ilmu tafsirul Quran, ilmu tadabbur Al-Quran, dia tak suruh kita pergi bilang berapa ekor anjing. Yang Allah Ta'ala nak suruh kita tidak tadabbur, anjing pun disebut dalam Quran. Sebab apa? Sebab apa? Kita baca dalam solat, kita baca dalam masjid, kita baca dalam surah kalbuhum anjing. Sedangkan bagi kita anjing ni seekor binatang yang jijik bagi kita. Najis mughallazah. Dan duk baca dalam Quran, imam baca dalam Quran. Wa yaquluna bin rabi'ah bin kalbuhum, sebut anjing berapa kali dalam Quran. Berapa kali disebut anjing? Maka di sinilah para ulama mengatakan bahawa anjing mendapat kemuliaan disebut dalam Quran, dibaca dalam solat, dibaca dalam mihrab, dibaca dalam Quran kita sebab dia bersahabat dengan orang soleh. Ini puncanya, kerana anjing duduk dengan orang-orang yang soleh, maka tempias kesalihan mereka itu mari juga pada anjing. Subhanallah.
Maka di sinilah para ulama mengatakan di antara bagaimana kita nak jaga hati kita. Bagaimana kita nak suruh kita ni mendapat ketenangan dalam hidup kita ni, cerah dada kita, ikhtiyarul bi'atus salihah, mestilah kita pilih tempat yang kita duduk di kawasan dalam suasana yang baik. Dalam suasana yang baik. Bila bunyi azan, kita tengok di kawasan dalam sebelah sudut kiri masjid, mari. Belah kanan masjid, mari. Belah belakang, mari. Belah depan, mari. Berduyun orang masuk masjid. Kita kata, alhamdulillah, ini qaryah yang salihah. Qaryah salihah. Bila ada majlis ilmu, kita tengok berduyun-duyun orang mari. Laki-laki mari, perempuan mari. Maka kita mengatakan, ini bi'ah salihah. Jadi, ikhtiar memilih tempat yang baik. Sebab apa yang kita nak pilih tempat yang baik itu? Sebab inilah di antara kumpul orang yang hidup bila duduk dalam suasana-suasana yang baik. Kita tengok kawan kita, mengingatkan kita kepada Allah, dia tengok kepada kita, dia juga ingat kepada masjid, kepada balasah, kepada surau. Maka itu dia panggil orang ni orang yang duduk dalam suasana yang baik. Jadi bila kita kata nak menzahirkan ataupun melahirkan suasana yang baik, bi'atun salihatun, tuan-tuan kena ingat, bi'ah salihah itu suasana masyarakatnya hidup dengan harmoni, tidak ada masalah-masalah yang timbul, dan ahli-ahli qaryah juga memenuhi surau dan masjid di tempat mereka, dan percakapan mereka tidak menunjukkan bahawa ada masalah di kawasan. Tapi kalau asyik jumpa ya, duduk di kedai kopi ke, di tepi tangga masjid ke, dalam masjid ke, cerita kita duduk bincang, oh bahaya kawasan kita ni, semalam rumah itu kena pecah, subhanallah. Malam hari ni pula basikal anak kawan ni kena ambil. Besok pula kereta orang tu kena angkat. Maka itu dia panggil suasana rumah yang tak baik. Kampung yang tak baik. Itu dari sudut kampung. Dari sudut suasana. Dan kemudian kita juga diminta supaya menghidupkan suasana itu sendiri. Bila kita bercakap dengan orang hidup cakap, Masya Allah, Tabarakallah. Daripada pagi tadi sampai petang ni, sempatlah tadabbur 2 ayat. Bila saya baca Al-Syita Al-Kahfi dalam suratul Kahfi, yang pertama tadi kita dapat maklumat cerita pemuda Ashabul Kahfi yang mereka ini telah melarikan diri masuk ke dalam gua. Kenapa? Sebab nak jaga iman. Kita juga nak melarikan daripada suasana-suasana yang tidak baik, yang penuh dengan kemungkaran dan maksiat. Untuk apa? Sebab nak jaga iman kita supaya tidak terjebak dengan benda-benda yang tak baik. Seronok kita duduk dengan sebelah kawan ni pula. Alhamdulillah, suratul Kahfi yang saya baca pagi ni, saya nampak ada satu perkara, khususnya cerita Khidir dengan Nabi Allah Musa AS. Bila Khidir dengan Musa AS sampai di satu kampung apa tuan-tuan? Maka Khidir kata Musa, mari kita baiki tembok nak terbalik. Nabi Musa pun tak puas hati juga, kan? Orang kampung itu tak terima dia sebagai tetamu, tak nak terima dia. Tiba-tiba nak baiki dinding. Rajin kita. Dan takhdan alih apa ni? Dia kata kalau tak, kita kena ambil upah. Alaihi ajra, minta ambil upah. Dia kata cukup dah tu. Ni kali yang ketiga dan kau bantah aku ni. Jadi lepas pada ni tak payah. Maka diceritakan kepada Nabi Musa AS, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan. Tembok yang aku nak baiki ni Musa bukan main-main. Dia ni ada harta kepunyaan 2 anak yatim yang duduk di bandar, tapi harta duduk di bawah tembok ni. Kalau terbalik, habislah harta dia diambil oleh orang. Maka jadi adakah sampai begitu sekali Allah SWT hantar nabi dan juga wali? Ada setengah riwayat kata Khidir pun nabi juga. Jadi kita terus duk bahas. Yang benda kita nak bahasnya cerita dia. Jadi kalau duk bahas malam ni, hujah yang mengatakan Khidir itu nabi, bawa hujah. Pendapat yang kedua kata Khidir itu wali. Jadi nabi ke wali ke, yang pentingnya dia ni sudah disebut riwayat dia, hikayat dia sudah ada dalam Al-Quran Karim. Jadi yang kita nak tadabbur daripada ayat itu, apa dia cerita? Kelebihan 2 anak yatim itu. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah, sebab bapa 2 anak ini soleh. Subhanallah. Karena ayah dia soleh, kata di ulama tafsir, ini tidak masuk dalam cerita Israiliyat tadi,
Ahli ulama tafsir kata al-jaddus sabi', datuk dia yang ketujuh tu yang soleh tu betul. Datuk dia yang ketujuh, maknanya cucu yang ketujuh lapis ini boleh jadi di sini lah kot orang-orang kata sampai 7 keturunan. Kan? Kalau sekali kena sumpah berapa keturunan? 7 keturunan. Tak tahulah dia tanda ayat Al-Kahfi ke dia main suka-suka pok dia ya. Kita pun tak nak siasat juga buat tu kan. Kalau tidak jadi Israeliat pula kita. Jadi kata ulama tafsir al-jaddus sabi', datuk yang ketujuh dulu soleh, maka tempias dia sampai kepada cucu dia yang ketujuh. Allah Ta'ala hantar mari Nabi, mari baiki dinding semata-mata nak jaga wa kana abuhuma salihah, kerana bapa itu orang soleh. Jadi para jemaah sekalian, ini dia panggil ilmu tadabbur. Kerana bila kita tengok kepada Al-Quran itu, maka kita kena ingat bahawa memilih tempat yang baik, memilih sahabat-sahabat yang baik. Biarlah bila kita duduk, kita teringat je. Dengar pula, tengok kawan seorang lagi pula, Masya Allah, Tabarakallah, mengeluh. Sebab apa saudara mengeluh? Hari ni jam teruk, patut saya sampai rumah awal, saya habiskan 5 muka surat Quran dulu sebelum maghrib, hari ni tak dapat, jadi nampak sedih. Jadi semua orang, bila kita orang salah, orang baik, orang ini pula, oh saya penat hari ni, Allahu Akbar, dah keluarga sakit di kampung, balik sekejap tengok ada keluarga. Maknanya orang yang bercakap tentang perkara-perkara yang baik, tapi kalau kita duduk dalam suasana kerja dia pagi sampai petang, duduk kerja maki orang, kerja dia duduk kutuk orang, kerja dia duduk cabar orang tu, cabar orang ni, maka itu dia panggil bi'atun ghairu salihah, suasana yang tidak salih. Jadi macam mana kita nak tenangkan hati kita kalau duduk dalam suasana begini? Kata Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, seorang ulama, dalam kitab dia Raudatul Uqala, taman orang-orang yang cerdik. Kalau tuan-tuan buka, jumpa kitab ni, terjemahan dia ada bahasa Indonesia, menarik. Dia kata, fasuhbatul ashrar turisu su'azzan bil akhyar. Duduk dengan orang yang tak baik ini akan menimbulkan buruk sangka kepada orang baik. Buruk sangka kepada orang baik. Wa kullu jalisin, ini bahasa dia dah. Setiap orang yang kita duduk dengan dia dalam majlis-majlis itu, yang tidak memberi kebaikan kepada kita, duduk dengan dia tu kira tak kena berlaku orang lain. Ini berlaku tak berlaku zaman kita hari ni? Berlaku lah. Duduk lah daripada pagi sampai gelap, habis orang lah. Macam-macam benda berlaku. Saya pun tak nak sebutlah contoh-contoh, sebab terlalu banyak kecelaruan dalam hidup kita ni. Kata di Syekh, wa kullu jalis la yastafidul mar'u min khairan, setiap majlis yang kita duduk tapi kita tak dapat mengutip kebaikan. Kadang-kadang ahli-ahli qaryah mengadu, dia kata kita ni ustaz dahlah jahil. Dia kata dia jahil lah, kita ustaz ni tak kata dia jahil. Kalau setakat nak mengaku jahil, saya tak marah lagi tuan-tuan. Yang tak tahannya dia mengaku dia jahiliah, itu tak boleh. Jangan. Dia lain makna jahil dengan jahiliah. Mana kalau jahil itu sebenarnya tawaduk, ya tak? Saya ni ustaz, maaf lah saya ni orang jahil. Sebab tu saya tanya ustaz, itu tawaduk. Takkan nak kata saya ni orang pandai, mau tanya ustaz, ustaz mana nak jawab? Dia jawab sendiri dah, orang pandai kan. Tapi kalau orang ni mengaku dia jahiliah, kita kata lah, tuan-tuan dan puan-puan, jahiliah ni orang baik ke tak baik? Semua bila sebut jahiliah, dalam minda kita, dalam kepala kita, ingat ke Abu Jahalnya, Abu Lahabnya, segala pak abunya, ingat bunuh anak waktu kecil, ingat penindasan, ingat apa. Pasal itulah kalau orang ni mengaku, biasanya waktu haji lah, waktu kita pergi haji, jemaah ni mari, dia tu, ustaz saya dulu jahiliah, mungkin ni mari Mekah nak tabak dah ni, saya berbisik lah, sempak kau dengan gemulah Abu Jahal ni. Dia terduk lah lepas itu, dia mengaku apa jahiliah ni. Kalau kata kita dulu leka, lara dah, duduk dalam suasana yang tidak baik. Jadi orang sekarang jangan kita ni cuba menimbulkan persepsi tak baik dalam kepala orang. Tengok ke muka tu nampak hero juga dia ni dah. Kalau orang Kelantan kata nampak macam muka kedai dia ni, mukalinya tai belakang segala benda ni. Jadi dalam kepala orang mikir berat benar ni, muncul nak mari Mekah. Jadi persepsi yang tak baik jangan dibaikkan. Jadi kata dia, kalau duduk dalam majlis ilmu ke, dalam majlis muzakarah ke, dalam majlis perbincangan, tidak memberi kebaikan kepada kita, fa anta takunu mujalasatul kalbi khairun min ishratihi. Subhanallah. Mungkin duduk dengan anjing lebih baik daripada duduk dengan orang, kata di Ibn Hibban.
Jadi kadang-kadang ulama kita ni bahasa-bahasa dia beri bandingan-bandingan agak keras, tapi kita ni kena ingat, jangan kata kepada orang itu bandingan, bahasa bandingan. Sebab di antara makhluk yang sangat setia. Ini semua ni tuan-tuan dan puan ujian belakang. Makhluk yang setia, makhluk hak dengan kata. Makhluk yang orang panggil boleh buat kerja banyak. Apa dia? Anjing. Tapi kenapa Allah tak sekat, tak bagi guna? Nabi kata sahabat dia bela anjing setiap hari kurang 2 qirat pahala dia. Mana pahala kita kurang setiap hari. Seekor lagi kawan anjing ni yang jadi masalah berat juga. Nak sebut pun tak boleh. Orang kata tak boleh sebut, kena panggil khinzir. Nah, kalau tanya dia khinzir tu apa? Babi. Dah sebut babi selalu senang. Babi ni kena sebut khinzir juga. Khinzir ni semua benda masuk dia. Saya dalam di taklimat tentang pemakanan, ada seorang sahabat ni dia buat bahagian ni, bahagian makanan. Dia taklimat kita ni, masuklah ke moga jenis khinzir. Boleh masuk semua benda. Bahkan orak dia pun boleh jadi tukar orak manusia. Subhanallah, ajaib. Jadi ada orang mari tanya, kenapa Allah Taala buat dia tapi dia tak benarkan kita guna dia. Allahu akbar. Tengok. Tuan-tuan kena ingat, bila sebut soal kenapa, kadang-kadang kita tak nak jawab. Tapi ulama tadabbur dia boleh jawab. Ulama-ulama yang tadabbur kepada ayat-ayat larangan, ayatul al-manhiyat, larangan-larangan Allah Azza wa Jalla dalam Quran dan larangan yang Nabi kita selarang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat itu kalau ditadabburkan kita akan jumpa kenapa Tuhan larang. Tapi jawapan yang paling simple, yang paling ringkas, yang paling mudah sekali tuan-tuan jawab, apa dia? Allahu a'lam. Itu paling mudah sekali. Kita kata adalah tu di sana hikmah Allah Taala nak kita tahu. Jawapan itu boleh jawab ialah sekali-kali jawab kepada soalan orang tapi tidak menjawab persoalan. Terjawab tak jawab? Tak boleh jawab. Kalau tengok dalam buku yang saya usahakan terjemahan dia, nama dia Keindahan Islam. Dapat dah buku ni? Belum lagi. Pergi cari dia di pasar. Nama dia Keindahan Islam. Dalam sebahagian daripada buku ni kita menjawab beberapa persoalan. Dia panggil perkara-perkara yang dilarang. Kenapa Allah Taala larang berjudi, kenapa larang zina, kenapa larang bunuh orang, kenapa. Jadi banyak juga menjawab kenapa dilarang ke benda-benda yang haram tadi. Jadi sebahagian jawapan tu ada di situ, tapi banyak lagi lah yang tak terjawab. Sebuah buku yang menarik juga untuk tuan-tuan baca. Saya tengok buku ini telah diterjemah oleh UIA terjemah buku 2 jilid. Tajuk dia Hujjatullahil Balighah. Tanda buku ni tuan besar gini. 1 jilid dia besar ni. 2 jilid. Kita tengok dia pun tak lalu dah nak baca. Kalau tengok orang besar, minat beli, tapi baca tu rasa gerung nak buka dah. Nak baca bila habis dah. Kalau baca habis, masalahnya dia main gerung gitu nak baca. Dalam Hujjatullahil Balighah, Syekh Waliyullah Ad-Dahlawi banyak membincangkan tentang benda-benda dia panggil benda-benda yang baik dan benda yang tak baik. Baik dan buruk dalam syariat. Baiklah. Maka bila kita duduk dengan orang-orang yang tidak baik, maka dia akan beri kepada kita impak kesan yang tak baik kepada orang yang baik. Hari ini para jemaah sekalian, bila kita tengok orang-orang sibuk mencari kesalahan orang, betul tak? Duduk kat dia ni kak, tak boleh, jangan pergi. Siapa dia kuliah malam ni? Ustaz fulan. Jangan pergi. Bahaya dia ni. Dengar tak lagi dia kata apa? Bahaya dah. Adil ke tak adil bersifat demikian? Kalau orang tanya dia, awak pergi dengar tak? Tak lagi. Lepas tu mu tahu tak adil, mu tahu tak baik, orang kata. Sudah. Pergi tanya orang kata, akhir sekali semuanya orang kata belakang, tak ada maklumat yang jelas, maklumat yang tepat, tetapi persepsi kita kepada orang yang dituduh itu ada dalam kepala kita, dalam minda kita, tak baik. Ada ke tak ada? Mesti ada. Ini dia panggil permainan media al-i'lam. Permainan media al-i'lam. Maka kerana itu Dhimat bin Sa'labah, ada seorang sahabat Nabi ini nama dia Dhimat. Dia ni pandai jampi-jampi di zaman jahiliah. Jampi zaman jahiliah.
Bila dia sampai di Mekah, dia dengar orang Mekah, media, kalau zaman kita ini kak, ni lah, media lah, orang bercakap Muhammad gila, ataupun Ali Sahir, ataupun Jib Majid apa ni, tak betul. Dia pun demak ni kata, aku ni pakar juga bahasa jampi-jampi ni, aku tahu. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Muhammad, kita ni berkawan daripada budak lagi. Rupanya dia kenal Nabi di zaman alam jahiliah, belum Nabi bangkit jadi Rasul lagi sallallahu alaihi wasallam. Aku mari ni nak beritahu kepada awak, saya ni sudah ratus orang yang sembuh dengan jampi aku. Tengok. Kata di ulama hadis, orang jahiliah pun dia berjampi juga. Dia baca apa tahu. Pasal tu kita kadang-kadang dijumpa dengan orang-orang bomo pelik-pelik kan. Bomo Siam ke, bomo orang asli ke tak. Habis malam dia panggil belakang, jin tanah, jin bumi, segala jin mari belakang. Tak tahu mari mana jin dia tu. Tapi jadi dia. Maka bila dia kata, aku ni sudah menyembuhkan banyak dah penyakit masyarakat ni, ramai orang yang sembuh dengan saya, jadi bagaimana dengan tuan? Dia tak kata ni gila juga korang ke, tak, dia tanya bagaimana dengan tuan? Jadi maknanya nak kata aku jampi mu ni. Kalau orang mari kata kita gitu agak-agak terbalik meja tak. Mu tengok aku ni gila ke? Nabi SAW senyum. Dan Nabi tak jawab. Senyum tak jawab. Bahkan Nabi baca khutbah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh, macam kita baca khutbah nikah. Dia panggil khutbatul hajah. Nabi baca khutbah ni, demak ni pakai duk dia begitu je. Tengok muka Nabi. Habis baca, dia kata, a'id alayya, ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Nabi kita ulang 3 kali, dia pun tabik, dia kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ni jumpa belakang Ali Sahih, jumpa Ali Nujum, jumpa Ali hari ni, bahasa mu ni bukan itu. Maka dia telah masuk Islam dengan sebab itu. Jadi orang panggil duduk dengan orang-orang yang baik, sehingga di antara perkara yang sangat elok untuk kita mencari ketenangan ini, iaitulah baca sirah orang-orang yang saleh, baca kisah orang-orang yang saleh. Mana orang yang saleh yang darjah ula, peringkat yang paling tinggi darjah dia yang tidak ada tolak bandingnya, iaitulah baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca sirah para sahabat. Kemudian kita tidak menjadi masalah, tidak menjadi kesalahan, kita baca juga sirah ulama-ulama yang besar. Supaya contoh itu dia ambil daripada pelbagai sudut. Jadi kalau baca hak Nabi saja, orang akan kata, siapa kita dengan Nabi? Tak, macam mana kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Takkanlah kita nak bandingkan dia. Tapi bila kita baca sahabat, dia kata itu sahabat. Baca lagi sirah orang-orang yang soleh, orang-orang yang memang wujud di kalangan manusia ini, orang-orang yang soleh, yang kalau kita duduk dengan dia, kita terasa. Duduk dengan dia tu kita nak suruh rasa kesalehannya, tengok dia tu, kita boleh menambahkan semangat kita untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi amaran yang disebut tadi, jangan sekali-kali duduk dengan orang-orang yang tidak baik. Sebab apa? Dia akan buat kita berburuk sangka dengan orang, dan dia akan buat kita ni jadi susah. Nabi SAW sebut dalam hadis, inna akhyarakum ahasinukum akhlaq. Orang yang terpilih di kalangan kamu, orang yang terpilih di kalangan kita siapa? Orang yang sangat baik akhlak. Orang yang sangat baik akhlak. Anda ingat waktu kita kuliah yang lepas, kita sudah buat penjelasan tentang hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ingat lagi tak? Kau tak sebut lagi. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, aku dibangkitkan ini untuk nak menyempurnakan akhlak manusia. Dan Nabi tak sebut, dalam Quran sebut hijrah Nabi, dakwah dia kepada tauhid. Nabi sallallahu sendiri sebut, aku dibangkitkan untuk menjaga akhlak manusia, membaiki akhlak manusia. Maka Nabi mengatakan, orang yang paling baik di kalangan kita, orang yang baik akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sebut al-muwatta'una aknafan, maknanya orang yang merendah diri. Di antara sifat orang yang baik itu orang yang merendah diri, tidak suka mengangkat diri. Kita ni sangat kadang-kadang perlu kepada majlis-majlis yang boleh meruntuhkan keegoan kita. Kerana itulah dalam hidup ni Allah SWT syariatkan kepada kita pergi mengerjakan haji. Waktu kita kerja haji pada jemaah sekalian, terutama haji yang macam kita lah, yang kita masuk kumpulan biasa kita ni, kita akan terasa duduk di Mina lagu mana, duduk di Arafah macam mana, duduk beramai-ramai, tak makan pula, Masya Allah, sangat terhad makanan. Nak makan banyak, tak lalu. Tak makan, lapar. Nak kata apa? Kering. Kadang-kadang Indomie juga menjadi pilihan. Ada setengah pocik kata, Ustaz, saya ni seumur hidup tak pernah makan mie Maggi ni. Mari makan di Min. Tak ada tempat yang paling mulia dalam dunia hari ni, iaitulah waktu mengerjakan haji, makan situ. Kalau tuan-tuan ingat, dekat-dekat kita duduk diam, seorang kita berfikir, di saat itu kita ni orang besar, berjalan bawa orang buka pintu kereta, nak masuk jabat juga, Masya Allah, tabarakallah, 3 orang PA tunggu tengah jalan, seorang pegang beg, seorang akak kod, seorang lagi buka pintu, kawalan siapa sana pikul beg sendiri, buka tak pun ni, orang panggil lompat naik bas, terjumpah naik bas, kiu tandas, jangan sebut tu, takut tuan-tuan tak segi haji dah. Sebelum subuh 1 jam beratur. Waktu itulah waktu kita nak ingat, orang Allah Ta'ala nak suruh kita ingat, waktu itulah kita nak runtuhkan keegoan kita, nak jatuhkan martabat kita, dan kita duduk atas pasir beramai-ramai. Hari ini sudah ada satu video yang disebarkan, ada orang kaya Arab, dia masuk dalam kubur 20 minit. Tengok dah video tu. Agak-agak kita nak teraka sekali. Nak teraka sekali, duduk lagi kumpul, duduk atas kubur pula lagi balik dah. Dia masuk dalam lubang, tuduh. Tapi tak tuduh semua, kalau tuduh memang lemah mati pula. Dia tuduh dengan penutup 20 minit dalam tu, nak terasa. Ada orang tanya tu, boleh ke Ustaz? Kata boleh, sebagai motivasi, tidak jadi masalah. Mana agak-agak terasa sekali. Berapa orang nak cuba? Tak berani? Boleh balik semula. Tak usah cubalah. Dia duduk di kubur ya. Duduk atas ya. Tuan-tuan berfikir dia tu. Jadi kita hari ni memang kena buat satu benda yang boleh menjatuhkan keegoan kita tu. Biar jatuh. Beratur, makan sekali. Duduk. Allahu Akbar. Tengok. Nabi kata alladzina ya'lafu, orang-orang yang jinak dengan orang yang baik dengan orang. Itu dia panggil orang yang suka dengan dia, dan dia pun suka kepada orang. Ini contoh-contoh ibarat akhlak orang yang baik. Wa inna abghadakum ilayya, subhanallah, Nabi kata orang yang paling aku tak suka, siapa dia? Al-masya'una bin namimati, orang yang berjalan kerja dia nak lagakan orang. Al-masya'una bin namimah, kerja dia berjalan laga orang. Al-mufarriquna bainal ahibbati, yang boleh memisahkan di antara orang yang berkasih sayang. Kita ni tuan-tuan, tak usah sibuk sangat pergi cari ubat, cari tok bomo, nak suruh orang ni benci dengan orang, tak perlu. Itu habis masa dan habis duit je. Pergi mana tu pakcik tu, masuk dalam hutan, jumpa dengan tok ayah mana, nak cari ubat supaya semua orang ni tak ngam, tak baik. Tak perlu. Cukup dengan satu bisikan di telinga aja. Mari dekat dia, haji, orang sebelah awak tu dengar ada dia kata apa dengan awak? Tak, dia pun tengok, dia ni haji ni sebelah aku tadi. Oh sedap, dia pukul awak. Sudah, kita pun ingat masuk nanti, Masya Allah, tabarakallah, duduk solat sah sebelah aku, duduk berzikir sekali, dalam majlis ilmu beranggut sekali depan ustaz, dia kata oh habis. Sehingga kan ulama mengatakan an-namam, para peracun ni, makhluk yang boleh namam ni, batu api ni boleh merusakkan hubungan seorang itu dalam masa beberapa saat, yang dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan lama. Ahli sihir sebulan habis jampinya, habis kemian terbakar, tak jadi juga.
Nak jadi macam mana Pak Cik Haji kita ni? Orang kuat zikir. Zikir pagi pun dia ada, zikir petang pun dia ada, nak tidur pun ayat kursi. Orang lain ayat kursi ayat gantung kat dinding, dia tak, dia baca ayat kursi. Kita kan ayat kursi ni jadi ayat gantung. Tak boleh. Kita nak, jadi orang yang mempunyai kekuatan jiwa, sihir tak masuk. Dia tak mampu nak buat. Kalau pergi Madinah pula, beli tamak ajwah yang ori tu, makan 7 biji sepagi, orang ni tak kena sihir. Ini payahlah sikit. Dia kata tak kena sihir dan tidak terkesan dengan racun. Bila sahabat Madinah, jemaah tanya Ustaz, macam mana kita nak tahu tamak ajwah ni yang ori? Kata, awak makan 7 biji, ambil racun sikit, teh. Kalau tak berkesan tu, ori itu. Habis kalau tak ori, kubur lah kita tu. Tak sudah buat lah benda tu kan. Kalau yang Nabi sebut tu, dalam hadis yang jelas, yang sahih, memang kita akan yakin. Tapi kita kena buat dengan keyakinan. Tapi tak payah test-test. Maknanya dia boleh meracun, boleh merosakkan bainal ahibbah, boleh merosakkan orang ini dalam masa beberapa saat, beberapa ketika saja, tak mampu dibuat ahli sihir berbulan-bulan. Ini dia kata bahayanya mendengar benda yang tak baik itu bahaya. Sehingga kan para ulama mengatakan la tujalisu ahli bidah. Mu jangan pergi duduk dengan orang-orang yang membawa ajaran sesat. Jangan duduk dengan dia. Saya nak dengar je, jangan dengar. Dengar, dia akan masuk dalam hati. Saya baca buku yang dikeluar oleh Majlis Agama Islam. Majlis Agama, dia main. Dia keluar simptom-simptom ajaran sesat ni. Dia mari tanya kita soalan-soalan yang menarik untuk kita nak dengar. Dia kata, awak solat Zuhur 4 rakaat. Betul. Maghrib 3. Subuh 2. Kenapa Tuhan tak buat sama belaka? 2 belaka atau 4 belaka? Kita duduk mikir, betul juga. Tak. Jadi habis macam mana kita nak tahu ni tuan ayah nak faham macam mana ni? Dia temari ngaji aku. Dia mari ngaji tu mula masuk ajaran sesat begini-begini. Maka bila dengar syubhat ini akan menimbulkan keraguan dalam hati. Dengar syubhat tu akan menimbulkan keraguan. Kerana itulah bila kita nak dengar, kita nak masukkan dalam telinga kita ni, biar kita masuk yang benar. Qala Allah, qala Rasul. Imam Syafi'i rahimahullah taala kata agama kita ni ma qala Allah wa qala haddatsana. Ambil daripada qala Allah, haddatsana maknanya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma siwa zalika, yang lain daripada dua ni sumber dia, maka kita boleh dengar tapi kita perlu kepada penelitian. Dan yang seterusnya kata Nabi sallallahu al-multamisuna lil bura'il aib, orang yang cuba nak cari orang yang baik-baik itu nak mencari keaiban. Nak mencari keaiban, itulah yang kita sangat takut. Sebab apa? Sebab bila kita kerja, kita nak mencari keaiban orang, kita akan jumpa. Contoh ambil cerita ni, kalau boleh tanda menarik. Seorang ulama dalam kitab dia, Uyubun Nafs. Kitab ni menarik. Kalau ada terjemahan, saya rasa kita kena baca di masjid-masjid. Tajuk dia Uyubun Nafsi, keaiban diri. Maknanya kerja kita ni nak bedah siasat kita sendiri, jangan bedah orang lain. Dia bawa dengan riwayat dia daripada Zadan Al-Madani. Dia kata ra'aitu aqwaman minan nas lahum uyub. Aku tengok di beberapa kumpulan manusia ni, mereka mempunyai kelemahan diri, aib. Adalah masalah peribadi lemah, masalah cacat gini. Fasakatu ain uyubin nas, tapi mereka tak bercakap tentang hal orang, tak sibuk hal orang. Fasatarallahu uyubahum, Allah Ta'ala tutup kelemahan dia tadi. Wazalat anhum tilkal uyub, dan hilang daripadanya keaiban dia. Lama-lama, oleh kerana sebab dia tak cara orang, Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia, dia ubah, dia baiki, dia insaf, dia tinggal benda yang tak baik. Wa ra'aitu aqwaman lam takun lahu uyub. Aku tengok orang ni tak ada keaiban. Mana dari sudut peribadi dia molek, dari sudut penampilannya bagus, dari sudut tak ada aib, tak ada cacat celah. Tapi ishtaghalu bi uyubin nas, sibuk nak mencari keaiban orang. Sibuk nak cari keaiban orang, fasar lahum uyub, akhirnya Allah Taala jadikan tubuh dia tu bertepek dengan kelemahan. Seorang ulama di kalangan salafus salih, nama dia Muhammad bin Sirin.
Tuan-tuan ambil nama cerita ni, seorang tokoh ulama yang hebat, Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Dalam kitab Arab kata ayatun fil wara', seorang tokoh yang terlalu hebat dari sudut warak dia. Warak orang ni, dia berniaga. Satu hari dia berniaga minyak. Bila dia berniaga, dia kata dalam minyak ni ada satu benda yang meragukan, syubhat, maka dia tak nak jual minyak tu. Sedangkan tidak ada bukti pun benda tu lagi, tapi orang itu marah dia. Maka oleh kerana dia order banyak minyak ni dan dia tak boleh jual, maka dia dicas muflis, tak dapat bayar hutang. Muflis kerana warak. Orang lain muflis kerana joli, nah, kerana enjoy kuat. Hari ni muflis kerana warak. Masuk dalam penjara dia. Orang pergi tanya dia, tuan syekh, pelik tuan syekh ni, takkanlah seorang tuan guru, tuan syekh masuk dalam penjara dengan sebab ni. Dia kata apa? Dia kata, aku dulu beberapa puluh tahun yang lepas, lidah aku ni terlepas cakap ya muflis. Aku pergi kata kepada seorang itu muflis, Allah Ta'ala balas setelah 30 tahun berlalu kata-kata itu. Hari ini aku jadi muflis, duduk dalam penjara. Allahu Akbar. Tuan-tuan, zaman yang saya sebut di mukadimah tadi, zaman penuh dengan kecelaruan. Orang yang baik yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah orang yang ishtaghalu bi uyubi nafsihi, orang yang sibuk mencari keaiban diri untuk diperbaiki. Cuma ada satu kata-kata yang berat untuk kita terima. Tapi kalau kita boleh terima, kitalah makhluk manusia yang hebat. Tuan-tuan nak dengar kata-kata ni? Iaitulah kata-kata yang disebut daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar kata, tulis elok kata-kata, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubana. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada mana-mana orang yang telah beritahu kelemahan kita. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat, ini doa, kepada orang yang boleh maklumkan kepada kita kelemahan kita. Ajaib. Jadi orang tanya, kita hari ni tak berani nak doa-doa ni. Kita marah lalu, Allah Ta'ala beri rahmatlah kepada orang yang puji kita. Ada. Tapi kalau sekali orang mari bisik, tuan ni ada masalah gini-gini, agak-agak dia tengok dia duduk dekat, kita duduk jauh. Benar? Oh, ada pula dia tu. Hari ni nak beritahu apa pula tu. Umar Ibn Khattab, yang dikatakan syaitan lari daripada dia. Umar lalu kau ni syaitan pusing kat sebelah kiri. Masih lagi membuka ruang untuk ditegur, untuk dinasihat. Tapi kita kena ingatlah, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, siapa dia beritahu kelemahan saudara dia secara seorang sama seorang, itu nama dia nasihat. Mana kita tengok saudara-saudara kita ni ada kelemahan, kita SMS kat dia, ya akhi, saudara yang saya kasihi, saya tengok saudara ni ada buat masalah, buat benda yang kurang menyenangkan, sebut. Tapi kalau dia tulis kat Facebook, ya, fulan bin fulan buat benda-benda gini, itu bukan nasihat, itu telah memalukan kawan. Ini kaedah yang disebut oleh Imam Syafi'i ini sangat besar. Duduk di bawah, keluar di bawah, kaedah yang dia doa Sayyidina Umar tadi, kita minta supaya sahabat kita ni maklumkan kelemahan kita, dan orang yang nak maklumkan itu mesti bersifat sembunyi. Sifat sembunyi. Saya rasa kalau orang SMS dia, kita boleh terima dah. Ke pakar blok lalu nombor ni. Tegur aku dia. Prank ambil blok nombor. Kalau dia dalam apa dia panggil messenger ni, unfriend terus. Tak boleh masuk dah. Sebab tegur kita. Ini dia panggil orang-orang yang berjiwa besar, yang kita nak belajar ni. Memang payah, saya tahu. Kata-kata ini berat bagi kita. Iaitulah kata-kata macam mana kita nak menerima teguran orang. Payah. Sepatutnya bila kita dimaklumkan, kita kata terima kasih ya akhi, antalah sahabatnya benar, sebab orang lain semua puji aku, seorang yang tegur. Boleh tak boleh kita? Memang payah, tapi itulah kebenaran yang patut kita terima. Ini di antara tazkirah yang saya nak sampaikan. Seperti biasalah, biasa di akhir tazkirah ini kita cuba memuhasabah diri kita, iaitu
muhasabah yang saya sering kemukakan kepada para jemaah sekalian, iaitulah masa keberkatan masa. Allah Ta'ala beri kepada kita tempoh 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. Orang besar ke, orang kecil ke, orang sibuk ke, orang tak sibuk ke, orang kampung ke, orang bandar ke, Arab ke, Melayu ke, ada berapa jam? 24 jam. Tak lagi dah. 24 jam dibagikan dengan dikali dengan 60 minit 1 jam. Tinggal berapa? Jadi berapa satu hari? Berapa minit? Cuba kira cepat sikit. Ahli matematik tu. 24 jam kali dengan 60. Berapa dapat? 1440 minit. Tuan-tuan para jemaah dan muslimin dan muslimat, 1440 minit ni banyak ke sikit? Sikit. Nak 5000 minit sehari. Jangan. Kalau waktu hari kita boring hidup, macam duduk dalam penjara satu hari. Kita orang mukmin, masa yang Allah Ta'ala beri peruntukan itu tak boleh disia-siakan. Bajet yang tak boleh ditangguh. Sebab hari ni, esok lain. Maka yang saya nak pada jemaah sekalian, kita berfikir, tuan-tuan sendiri ambil pen, ambil kertas, ambil pensel, duduk malam-malam tulis daripada pagi tadi sampai ke malam ni, berapa banyak yang kita sempat berzikir per Allah Azza wa Jalla. Itu je soalan kita yang pertama. Dia panggil checklist sebelum tidur. Saya selalu, dulu kita dah bagi ijazah zikir 4 kalimah. Ingat lagi ijazah dah? Kau terlupa dah. Ambil ijazah saja tak beramal, jangan main, tak jadi. Kena denda lah gitu. Zikir 4 kalimah ni, cuba tuan kata sekali lagi. Takut terlupa ataupun ada lagi yang belum dapat ijazah. Kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ingat nak zikir? Kalau tak ingatnya apa? Kalau tak ingatnya nak berzikir. Betul tak? Jadi daripada pagi tadi sampai ke malam kita nak tidur, tuan-tuan senarai berapa kali kita boleh zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau ada 100 kali, alhamdulillah. 200 kali, alhamdulillah. Bimbangnya takut 100 pun tak ada. Kalau tak cukup 100 kali, tulis lalu di kertas tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biar isteri duduk sebelah dengar, siapa mati bang? Kata ni lah, suamimu ni mati. Mautul qulub, mati hati lebih dahsyat daripada mati tubuh. Mati tubuh senang, orang mandi kita pergi tanam dalam tubuh. Tapi mati hati, apa benda yang kita boleh buat? Mautul qulub, mati hati ini lebih dahsyat. Jadi, takkah aku bertarah banyak hidup? Tak senara yang kedua pula, berapa muka surat Quran yang kita baca ini. Tengok pula, Allah, alhamdulillah hari ni hari Jumaat dapat juga Al-Kahfi setengah juzuk. Right, alhamdulillah setengah juzuk bagi kita sudah banyak. Tapi kalau ada hari-hari yang Masya Allah, Tabarakallah, 1440 minit tak ada muka surat yang kita baca 10 ayat pun tak sempas. Tanda situ apa yang aku nak jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla bila malaikat tanya nanti, apakah kitabmu? Nak kata apa? Quran. Jawab saja, baca tak? Malaikat kata apa? Tak senara yang kedua, apakah solat sunat yang kita buat hari ini? Paling tidak pun solat sunat rawatib yang mengiringi solat kita. Dulu saya sebut kan, projek mega kita dulu berapa rakaat? 12. Ingat lagi dan sudah buat ramai dah. Alhamdulillah. Yang tak teringat, ingatlah. 2 rakaat belum fajar jangan lupa. 4 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur. 2 rakaat lepas zuhur. 2 rakaat lepas maghrib. 2 rakaat lepas isyak. 12 rakaat. Kata hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala bina sebuah mahligai dalam syurga. Besar ke tak besar pahala? Mahligai dalam syurga, bukannya mahligai rumah banglo di taman-taman kita. Tuan-tuan sendiri boleh buat senarai.
Kalaulah dalam hidup kita ni 1440 minit kita dapat memenuhi banyak ruang-ruang yang ada itu dengan zikir, dengan ibadat pada Allah Azza wa Jalla, falyahmadillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau majlis kita duduk dengan 4 orang, kata-kata kita daripada pagi sampai gelap tidak memberi manfaat kepada manusia, maka itulah yang kita kata safahat sauda, lembaran yang hitam pada hari ini. Lembaran amalan, catatan amalan kita hitam, maka jangan diulangi besok hari. Boleh tak boleh? Muhasabah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita ni duduk di masjid, duduk di surau, tapi orang sebelah pula mari cakap popek, duduk mati orang, duduk kata orang. Kita kena pasti. Kalau dia duduk tiang ni, kita tiang lain. Kalau duduk tiang lain, dia pergi juga dekat kita, esok surau lain. Tapi jangan tinggal mawadah ni. Nama tak ada mawadah pula lah. Mawadah ni nama dia pun mawadah, kasih sayang. Ada kalanya para jemaah sekalian, kita sangat penting waktu kita beribadat jangan pergi berkawan waktu itu, sebab dia jadi tak jadi ibadat, dia jadi majlis lain. Guru kami nama dia Syekh Muhammad Mukhtar, dia mengajar di Masjid Nabi. Kalau dia mengajar penuh ruang tempat dia mengajar, dan jarang tidak menitiskan air mata satu majlis. Kalau dia mengajar di Indonesia, dia mengajar bab fiqh, bab hadis, tapi dia akan sentuh perasaan kita dengan air mata. Orang akan menangis. Orang tengok dia duduk di Arafah, dia pergi selambau je, tak masuk dalam pakej, tak ada khemah apa, duduk bawah pokok Arafah. Orang tengok dia duduk apa ni, berdoa di Arafah, orang pun pergi dekat, dia tengok orang mari, dia lari. Dia kata, hari ini bukan hari bertemu manusia, hari ini aku menjadi tetamu Allah Subhanallah. Hari ini bukan hari manusia, mu nak jumpa aku, tunggu hari raya. Hari raya aku buka rumah, tarhib, mari jumpa aku. Tapi waktu beribadat, waktu kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, dia tak mau cakap dengan orang. Ajaib. Ayat tu masih lagi ada tokoh-tokoh yang menjadi ikon yang kita boleh tengok. Jadi kita nak tengok orang-orang bila duduk di masjid, terus duduk cakap lah, masing-masing dengan diri. Kita di antara dalam takwim kita tu, kita set berapa minit di antara azan dengan iqamah? 10 minit. Salat sunat berapa minit? 2 minit, 3 minit, 7 minit lagi. Kalau kita baca Quran 2 muka atau 3 muka, sempat tak sempat? Kalau istiqamah dengan ni pun tuan-tuan cukup. Kita akan baca sampai setengah juzuk satu hari, sambil-sambil nak menunggu iqamah. Allah. Jadi inilah saya kata, masa yang cukup Allah Ta'ala beri pada kita. Cukup tak cukup? Semua benda cukup belakang dah. Masa makan ada, masa tu, masa pergi tandah ada, masa tidur ada, masa beribadat ya tak ada. Khaba wa khasir. Kita akan kerugian banyak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, ahli syurga tidak menyesal masuk syurga. Ahli syurga tidak menyesal masuk syurga sebab duduk dalam syurga, sesal apa lagi? Mereka menyesal sebab masa berlalu mereka tidak menambahkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok dari rekod kita, Masya Allah, kawan-kawan kita duduk tingkat atas dalam syurga. Duduk sekali dah ni, satu taman, satu surau, satu majlis duduk. Tapi dia duduk tingkat atas, kita duduk tingkat bawah. Sebab apa? Sebab orang lain duduk tunggu solat azan dengan iqamat, duduk baca Quran, kita duduk cakap sana sini. Apa faedah kita ada? Allahu Akbar. Mudah-mudahan para jemaah sekalian sedikit tazkirah ini dalam bab dari bawah tajuk kita, bagaimana kita nak menjadi manusia yang tenang hati kepada Allah. Tenang hati dalam hidup. Jawabnya, ketenangan hati itu duduk di mana? Apabila kita memiliki qalbun salim, hati yang sejahtera. Bila hati kita tak sakit hati pada orang, bila hati kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla, bila hati kita sentiasa berfikir, inilah manusia yang bahagia insya-Allah. Tapi kalau kita duduk mikir ya hak dunia ni, tak akan hidup kita. Tambah-tambah lagi kalau diselaputi dengan perasaan hasad pada orang. Orang hasad ni orang yang paling hampir dengan hospital jiwa. Sakiteri dia, sakiteri ya. Pasal dia duduk serabut mikir orang tu boleh projek pula hari ni, tepuk meja dia, tepuk dahi. Tengok kawan tu pula, masya-Allah, boleh hanuk pula. Jadi dia apa boleh. Tapi bagi orang yang beriman pada Allah Taala, hidup dia duduk di bawah takdir, beriman dengan qada, dengan qadar Allah, dan kita syukur apa yang kita ada, dan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. InsyaAllah kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala biqalbin salim pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tak ada
Tak ada hijau lagi, tak ada faedah lagi kedatangan anak-anak dan keluarga kita kecuali kita datang dengan hati sejahtera. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.